Saya, Muhammad Afif Hafiz bin Muhammad Izan, akan memulakan dengan benda. Aktiviti murid berbagai upaya membincangkan aktiviti yang khusus kepada para pelajar yang berkeperluan khas dilaksanakan di sekolah. Aktiviti murid berbagai upaya di sekolah merupakan aktiviti-aktiviti pendidikan khas yang menggunakan kaedah-kaedah khusus untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai masalah perkembangan fizikal, emosi dan sosial. Antara murid yang dikategorikan sebagai pelbagai upaya adalah mereka yang menghadapi masalah slow learner dan pintar cerdas, masalah penglihatan, pendengaran serta masalah komunikasi ataupun bisu. Dalam konteks pendekatan baharu untuk murid pelbagai upaya, guru hanya menekankan aspek kebolehan, kefungsian, kemahiran, penguasaan dan pencapaian murid-murid tersebut dalam kemahiran perkembangan. Menurut Lewin, Lippitt dan White, 1996, orang-orang upaya OKU ini dinyatakan sebagai seseorang yang memerlukan perkhidmatan bantuan khusus dan kecacatan pada anggota atau kognitif mereka bagi membolehkan hidup mereka lebih berdikari dalam komuniti. Perkembangan dalam diri golongan OKU ini adalah tema yang menyeluruh, merangkumi pelbagai kecacatan yang bermula dari tempoh perkembangan terdiri daripada terencat akal, kelumpuhan otak, kurang upaya fizikal atau anggota, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pembelajaran, masalah kelakuan yang teruk dan kurang upaya kesihatan. Terima kasih saudari Afif. Seterusnya, saya Siti Nur Sakinah binti Dahlan akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan latar belakang kajian. Tajuk kajian kumpulan 14 ialah aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah. Kumpulan ini telah mengambil seorang responden dari Sekolah Menengah Kebangsaan Melaka yang terletak di negeri Kedah. Sekolah ini turut menyediakan program pendidikan khas integrasi PPKI khusus untuk murid pelbagai upaya. Menurut Adam Saleh pada tahun 2003, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Jadi, setiap insan berhak mendapatkan pendidikan termasuklah golongan pelbagai upaya. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan ini juga mempunyai hasrat, minat dan cita-cita setanding dengan golongan normal. Jadi, suatu program pengajaran dinamakan sebagai pendidikan khas telah direka bentuk bagi memenuhi keperluan golongan ini. Matlamat utamanya adalah untuk mengenal pasti dan meningkatkan keupayaan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Seterusnya, pendidikan khas telah bermula sejak awal tahun 1920-an dengan melalui 3 fasa. Fasa pertama bermula dari tahun 1920 hingga tahun 1947. Fasa kedua bermula dari tahun 1948 hingga tahun 1980. Dan fasa yang ketiga bermula daripada tahun 1981 hingga kini. Pada awalnya, sekolah pertama yang dibuka hanya khusus untuk murid kurang upaya penglihatan iaitu Sekolah Rendah SRPK St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka. Seterusnya, pada tahun 1954 telah dilaksanakan pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Nottingham, Pulau Pinang khusus untuk murid kurang upaya pendengaran. Menurut Akta Pendidikan 1996, murid-murid berkeperluan khas di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditarifkan sebagai murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran yang dimaksudkan ialah murid yang mempunyai masalah kognitif yang dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal termasuklah kanak-kanak Down syndrome, autistik ringan, kurang keupayaan mental, bermasalah kesihatan, bermasalah emosi dan kecelaruan bahasa atau pertuturan. Akhir sekali, program pendidikan khas integrasi PPKI merupakan satu program yang terletak di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri. Program ini adalah bagi memastikan setiap murid berkeperluan khas mendapat pendidikan dalam persekitaran yang minimum. PPKI telah diwujudkan di sekolah harian biasa di beberapa peringkat seperti rendah, menengah dan vokasional dengan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa eksklusif. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Sakinah. Saya Siti Aisyah binti Kamaruddin bernombor matrik di 20211098778. Seterusnya, mari kita mengupas berkenaan dengan penyataan masalah. Penularan wabak COVID-19 di negara kita bukan hanya menjaskan golongan tua, muda, belia, remaja, bahkan juga menjaskan golongan pelajar sekolah. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita menjaskan pelajaran kerana murid-murid kehilangan motivasi untuk terus belajar.
Hal ini juga memberikan tekanan kepada para guru, khususnya guru-guru pelajar pelbagai upaya kerana terdapat pelbagai informasi dalam pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azharuddin bin Suhaimi, nombor matrik D2021109873. Pada video ini, saya akan menerangkan objektif kajian kami. Yang pertama ialah memunikan konsep faktor-faktor yang terdapat dalam aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti pelaksanaan faktor aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah. Dan yang ketiga, membincangkan kesan-kesan pelaksanaan aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah. Persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah konsep faktor-faktor yang terdapat dalam aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah? Yang kedua, apakah pelaksanaan faktor-faktor aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah? Dan yang ketiga, apakah kesan-kesan pelaksanaan aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah? Seterusnya, kita teruskan lagi dengan konstruk faktor. Konstruk yang pertama iaitu faktor pentadbiran. Menurut Ahmad Zabidi Abdul Razak, pada tahun 2005, pentadbiran didefinisikan sebagai pemikiran, pendekatan, proses dan tingkah laku dalam sesuatu organisasi dalam mencapai matlamat bagi memelihara kesejahteraan dan keharmonian serta kemajuan tamadun. Dalam konteks aktiviti murid pelbagai upaya di sekolah pula, faktor pentadbiran wujud sebagai satu organisasi yang mengurus aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid pelbagai upaya di sekolah. Menurut Hunaini binti Jaafar yang merupakan responden bagi kajian ini, Sekolah Menengah Kebangsaan NAKA telah membahagikan pengurusan bagi murid pelbagai upaya dengan murid perdana kepada dua pentadbiran dan murid pelbagai upaya mempunyai badan pentadbiran pengurusannya tersendiri di bawah bimbingan Puan Hunaini sendiri. Seterusnya ialah konstruk faktor bilik darjah. Yang pertama, menurut Doyle pada tahun 1986, bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan sibuk serta mempunyai ciri-ciri yang khusus yang boleh mempengaruhi murid dalam bilik darjah. Seterusnya, menurut Amalina dan Azita pada tahun 2016, keadaan fizikal yang terhad berupaya menjadi halangan bagi guru untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Akhir sekali, Ahmad Sharifuddin et al. 2021 menyatakan bahawa guru juga perlu mengurus bilik darjah dengan sistematik kerana persekitaran pekerjaan yang kondusif juga dapat meningkatkan motivasi seorang guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ni Hakiman Ilmi, Beni Usyahir Razi memegang nombor kad matrik D202110987772. Berkenaan dengan konstruk faktor pelibatan masyarakat dan kerajaan. Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan 2005 ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sebuah masyarakat. Kerajaan adalah sistem yang mengawal negara, perbandaran atau entiti politik yang lain. Apabila kita mengatakan parti politik atau pemerintah mengawal kerajaan sesebuah negara, ia bermaksud bahawa parti politik atau orang itu mengawal sistem menjalankan negara. Konstruk faktor bilik pembelajaran. Menurut G. R. Lenfronchis, pada tahun 1999, pengurusan bilik pembelajaran merupakan sesuatu konsep yang komprehensif untuk pelbagai aktiviti yang dirancang dengan tujuan memudahkan cara PDP di dalam bilik darjah yang merangkumi tindakan disiplin, rutin harian, penyusunan tempat duduk dan masa pembelajaran. Suasana bilik pembelajaran yang selesa dan kondusif amat penting kerana mempengaruhi pelajar untuk hadir ke sekolah dan fokus masa PDP berlangsung. Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih lanjut apa itu konstruk kurikulum. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, kurikulum merupakan sebuah rancangan yang meliputi ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diturunkan kepada setiap guru di sekolah. Faktor yang terakhir iaitu kaedah pengajaran. Faktor kaedah pengajaran bermaksud tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini melibatkan tidak balas antara guru dan murid. Rahil Mahdi. Pemilihan kaedah pengajaran atau kaedah-kaedah yang akan digunakan bergantung kepada maklumat atau kemahiran yang diajar dan juga boleh dipengaruhi oleh kebolehan dan kesungguhan murid.
Selain itu, ia juga merupakan satu perancangan yang dipilih untuk mencapai apa yang diingini seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian kepada masalah. Strategi pengajaran merangkumi semua pendekatan yang guru boleh ambil secara aktif bagi melibatkan murid dalam pembelajaran. Strategi ini memerlukan guru membuat arahan supaya murid bekerja untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. Strategi pengajaran berkesan memenuhi semua gaya pembelajaran dan keperluan pembangunan murid. Jadi, faktor ini sangat penting untuk murid berbagai upaya. Baiklah, yang seterusnya adalah metodologi kajian. Terdapat 4 perkara dalam metodologi kajian. Yang pertama ialah kaedah temu bual. Kami telah menemu bual seorang guru dari Sekolah Menengah Kebahasaan Naka. Hasil temu bual amatlah menepati objektif kajian kami. Yang kedua pula ialah sampel. Sampel bagi kajian ini melibatkan seorang guru mata pelajaran pendidikan khas yang bernama Puan Hunaini binti Jaafar. Beliau telah berkhidmat selama 14 tahun sehingga sekarang. Beliau juga mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan khas. Yang ketiga ialah tempat kajian. Kami telah memfokuskan kepada satu sekolah yang terletak di negeri Kedah, iaitu Sekolah Menengah Kebahasaan Naka. Pemilihan sekolah ini diadakan secara rawak. Dan yang terakhir ialah analisis data. Kajian ini berbentuk kualitatif, iaitu kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini dilaksanakan secara atas talian melalui platform Google Meet. Semasa temu bual berlangsung, pekaji akan mengajukan soalan yang telah disediakan berkenaan dengan tajuk kajian, iaitu faktor aktiviti murid pelbagai upaya. Dapatan kajian, kita dapat melihat dapatan yang pertama iaitu demografi responden. Dalam demografi responden, kita akan mengetahui latar belakang dan biodata responden yang telah ditemu bual oleh kumpulan 14. Beliau merupakan seorang guru pendidikan khas yang telah berkhidmat selama 14 tahun dan sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Naka sehingga hari ini. Beliau bernama Hunaini binti Jaafar dan berumur 50 tahun. Beliau memegang kelulusan Ijazah Sarjana Muda Linguistik Melayu dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas. Dalam dapatan kajian yang pertama iaitu faktor-faktor kajian, kumpulan 14 telah mendapatkan sebanyak 6 faktor kajian. Yang pertama, faktor pentadbiran. Kedua, faktor bilik darjah. Ketiga, faktor penglibatan masyarakat dan kerajaan. Seterusnya, faktor dalam kurikulum. Yang keempat, faktor pengurusan bilik pembelajaran dan terakhir sekali, faktor kaedah mengajar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bahagian yang kedua iaitu pelaksanaan faktor kajian. Dalam pelaksanaan faktor kajian, yang pertama di bawah faktor pentadbiran, terdapat 2 aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk murid pelbagai upaya di SMK Naka. Antara aktiviti tersebut ialah aktiviti lawatan dan aktiviti sukan. Bagi aktiviti lawatan, aktiviti ini dilaksanakan bersama dengan pihak sekolah. Aktiviti ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran sosial. Aktiviti ini dijalankan di pusat membeli belah. Sebagai contoh aktiviti yang dijalankan ialah membeli barang keperluan dan menjual hasil kraft tangan. Dengan aktiviti ini, murid pelbagai upaya di SMK Naka dapat meningkatkan kemahiran sosialisasi mereka terhadap masyarakat di luar. Aktiviti yang kedua yang dijalankan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Naka di bawah faktor pentadbiran ialah aktiviti sukan. Aktiviti ini dilaksanakan bersama pihak sekolah, badan bukan kerajaan dan ibu bapa. Antara aktiviti yang dijalankan dalam sukan ialah sukan bowling. Sukan bowling ini dijalankan di pusat sukan bowling. Sukan bowling ini dapat membantu murid pelbagai upaya untuk berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain dalam aktiviti berkumpulan. Menurut Puan Hunaini binti Jaafar, Sekolah Menengah Kebangsaan Naka telah melahirkan beberapa orang yang aktif dalam bidang sukan bowling. Seterusnya, pelaksanaan dalam bilik darjah. Terdapat 6 aspek yang telah diberi perhatian. Aspek yang pertama ialah susun atur. Menurut responden, susun atur merupakan salah satu aspek penting dalam bilik darjah bagi memastikan guru dan murid dapat bergerak bebas sepanjang melaksanakan aktiviti.
Walau bagaimanapun, responden ada menyatakan bahawa ruang yang disediakan di sekolah SMK Naka adalah sedikit sempit. Oleh itu, guru di sekolah tersebut telah merancang aktiviti-aktiviti yang tidak memerlukan ruang yang banyak. Sebagai contoh, aktiviti bermain congkak, menjahit, melukis dan mewarna. Aspek yang kedua ialah suasana. Responden ada menyatakan bahawa suasana yang ceria dan tenang dapat menarik perhatian dan fokus murid. Jadi, guru SMK Naka telah membuat persediaan meletakkan bahan bacaan yang menarik di sekitar bilik darjah. Oleh itu, murid akan kerap memerhati dan membaca bahan bacaan tersebut khususnya pada waktu rehat. Antara contoh bahan bacaan yang diletakkan ialah kad nombor, kad huruf jawi dan rumi serta warna. Seterusnya ialah aspek keselamatan. Menurut responden, murid-murid berkeperluan khas memerlukan perhatian yang lebih. Oleh itu, kedudukan bilik darjah haruslah diletakkan di aras bawah dan berdekatan dengan tempat-tempat penting seperti dewan, tandas, kantin, koperasi dan makman. Hal ini juga adalah bagi memastikan murid-murid ini berada dalam keadaan selesa, selamat dan terkawal. Selain itu, guru SMK Naka juga akan kerap memerhati setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam bilik darjah dengan bantuan seorang staf. Antara contoh aktiviti ialah aktiviti menjahit di mana murid akan menggunakan peralatan yang tajam. Selain itu, aspek kawalan murid juga penting dalam bilik darjah. Kawalan murid tersebut meliputi pergerakan dan tingkah laku murid sepanjang menjalankan aktiviti. Menurut responden, murid pelbagai upaya ini mempunyai pelbagai karena dan ragam, iaitu mudah bosan, mudah hilang fokus dan sehinggakan tidak mahu melakukan tugasan yang diberikan. Oleh itu, guru SMK Naka telah mengambil inisiatif di mana perjalanan setiap aktiviti akan diselangi dengan waktu rehat dan bermain murid. Selain itu, murid ini juga mudah hilang fokus dan minat, terutamanya pada aktiviti yang memerlukan mereka menulis, membaca ayat panjang dan mengira. Seterusnya ialah kaedah penilaian. Menurut responden, kaedah penilaian bagi setiap aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah adalah berdasarkan markah dan hasil akhir kerja murid tersebut. Sebagai contoh, bagi aktiviti menjahit, tahap penguasaan murid dinilai berdasarkan hasil akhir jahitan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, penilaian ini tidak dapat dilakukan secara seragam di mana terdapat sesetengah murid yang tidak hadir ke sekolah menjadikan jahitan tersebut tidak dapat diselesaikan. Akhir sekali, menurut responden iaitu Cikgu Hunaini, terdapat beberapa masalah yang lazimnya berlaku dalam bilik darjah. Antaranya ialah kesukaran berkomunikasi. Menurut responden, komunikasi antara guru dengan murid menjadi sedikit sukar kerana terdapat sesetengah murid yang mempunyai masalah pertuturan atau penumpuan di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru akan sentiasa peka dengan memberikan tindak balas positif terhadap setiap perilaku murid. Sebagai contoh, guru tidak akan melakukan sebarang paksaan sepanjang aktiviti dijalankan. Baiklah, seterusnya adalah pelaksanaan faktor kajian bagi faktor pelibatan masyarakat dan kerajaan. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam aktiviti murid pelbagai upaya. Antaranya ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan tulang belakang bagi anak-anak mereka. Jadi, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak mereka menghadiri ke sekolah untuk melaksanakan segala aktiviti yang diadakan oleh pihak sekolah. Yang kedua ialah pejabat kesihatan. Pada setiap tahun, pelibatan pejabat kesihatan dikatakan paling menyerlah kerana mereka akan menganjurkan aktiviti cara memberus gigi bersama murid-murid pelbagai upaya. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran intelektual mereka. Dan yang terakhir ialah pihak kerajaan. Sebagaimana yang kita tahu, pihak kerajaan memainkan peranan penting bagi pihak sekolah untuk menjalankan sebarang aktiviti atau berkenaan dengan alat-alat yang ada di sekolah. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan haruslah menunaikan kelengkapan alat bantu mengajar yang dipohon oleh pihak sekolah. Alatan seperti trampolin dan lain-lain juga dapat meningkatkan kemahiran psikomotor mereka. Pelaksanaan faktor kajian, itu faktor bilik pembelajaran. Yang pertama, luar bilik darjah. Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah dilaksanakan dan dipantau oleh guru. Satu atau dua orang guru akan memantau aktiviti yang dilakukan oleh murid pelbagai upaya.
Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah bertujuan untuk menerapkan asas kehidupan dalam diri pelajar pelbagai upaya. Contoh aktiviti yang dilakukan ialah menanam, mengutip dan menimbang tanaman. Yang kedua, sudut komputer. Satu sudut komputer telah dibuat di luar makmal sekolah kerana untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku sekiranya murid pelbagai upaya menggunakan makmal komputer sekolah. Murid pelbagai upaya diberi peluang untuk menggunakan komputer yang disediakan dan dipantau oleh guru. Sudut komputer yang dibuat bertujuan untuk melahirkan murid pelbagai upaya yang mempunyai ilmu dalam teknologi maklumat. Seterusnya, pelaksanaan faktor kurikulum. Dalam faktor kurikulum terdapat 3 aspek yang diberi penekanan, iaitu aspek subjek, aspek teknik dan aspek umur. Dalam aspek subjek, guru-guru pelajar pelbagai upaya memberikan penekanan kepada subjek kemahiran berbanding dengan subjek akademik. Selain itu, pelajar-pelajar pelbagai upaya di tingkatan 1 mempunyai satu subjek khusus mereka, iaitu subjek pengurusan diri, yang mana perbezaan ini menyebabkan mereka berbeza dengan pelajar-pelajar tingkatan 1 di kelas arus perdana. Seterusnya adalah aspek teknik. Guru-guru pelajar pelbagai upaya menggunakan teknik pengajaran secara santai, iaitu teknik belajar sambil bermain. Hal ini kerana bagi mengelakkan pelajar-pelajar berasa bosan kerana pada pendapat guru-guru mereka, pelajar-pelajar pelbagai upaya memiliki kecenderungan yang tinggi untuk berasa bosan apabila sesuatu pembelajaran dijalankan secara berterusan. Seterusnya adalah aspek umur. Pelajar-pelajar pelbagai upaya bersekolah sehingga umur 19 tahun yang mana melebihi 2 tahun daripada pelajar sekolah biasa. Hal ini berlaku kerana kebanyakan daripada pelajar pelbagai upaya memiliki kelemahan dalam pengurusan diri. Penambahan umur ini berlaku sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Hasil temubual bersama responden dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ngakah iaitu Puan Hunaini binti Jaafar. Beliau menjelaskan bahawa terdapat 2 kaedah mengajar. 2 kaedah tersebut ialah di dalam kelas dan di luar kelas yang lebih dikenali sebagai latihan amali dalam subjek kemahiran, vocational, spesifik, asas tanaman atau masa. Kaedah pengajaran di dalam kelas ini tidak sama seperti murid perdana yang mana fokus terhadap sesuatu perkara yang diberikan terhadap murid perdana ini lebih tinggi berbanding murid pelbagai upaya. Kaedah yang digunakan adalah kaedah arahan daripada guru dengan memberi arahan terlebih dahulu dan diikuti dengan arahan seterusnya selepas selang beberapa minit kemudian. Sebagai contoh, arahan yang digunakan oleh beliau adalah menyalin ayat di papan putih atau di lembaran kertas. Walau bagaimanapun, guru tidak memaksa murid pelbagai upaya tersebut melaksanakan arahannya, malah mengikut kondisi murid tersebut. Oleh sebab itu, guru yang mengajar pendidikan asli akan memberi peluang dan masa kepada murid pelbagai upaya di SMK Ngakah dengan bermain congkak, bermain carrom dan menonton televisyen bagi mengelakkan bosan dan penat kerana tahap fokus terhadap sesuatu perkara itu bagi murid pelbagai upaya ini sangat rendah. Banyak lagi aktiviti yang dilakukan seperti memotong perkataan, mengikut suku kata dan memasukkannya ke dalam sapu surat, dan beliau menyuruh mereka untuk buka sapu surat tersebut dan padankan suku kata tersebut menjadi perkataan. Seterusnya, salinlah ke dalam buku tulis mereka. Seterusnya, aktiviti amali iaitu aktiviti di luar kelas akan menggunakan kaedah 7 cara. Kaedah ini dipilih sebagai satu cara untuk menyelesaikan murid dengan prosedur yang perlu diikuti oleh mereka semasa membuat aktiviti seperti kebun, menggunakan alatan dan sebagainya. Kaedah 7 cara yang berjaya mengandungi langkah-langkah yang memberi murid peluang menunjukkan bahawa mereka benar-benar memahami apa yang dipelajari. Beliau menegaskan lagi bahawa dalam melakukan aktiviti di luar kelas ini sangat mengambil risiko yang tinggi dan tingkatkanlah keselamatan terhadap mereka. Perlu diberi perhatian sepenuhnya. Hal ini dikatakan demikian kerana kelakuan mereka dari semasa ke semasa tidak boleh dijangka. Tambahan pula, aktiviti ini dilakukan dalam masa 30 minit ke 40 minit dan seterusnya. Berbagai ini akan diberikan waktu rehat di pondok atau bersosial di kawasan sekolah. Kita teruskan lagi dengan bahagian perbincangan. Terdapat 3 faktor yang dapat diutarakan dalam mengenali murid pelbagai upaya di sekolah dalam aktiviti mereka. Terdapat
kekuatan iaitu kita dapat mengetahui pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah kepada murid pelbagai upaya. Seterusnya, kelemahan. Dalam kelemahan, kita dapat mengetahui wujudnya permasalahan berlaku dari segi kehadiran para pelajar yang semakin merosot setelah berlakunya penularan wabak COVID-19. Dan pihak sekolah telah pun melakukan penambahbaikan iaitu guru pendidikan khas pergi ke rumah murid pelbagai upaya untuk memberi dukungan serta sokongan agar mereka ke sekolah semula. Kesimpulannya, dalam menarik minat murid pelbagai upaya ini memulakan daya tarikan aktiviti yang menarik. Murid pelbagai upaya ini tidak sama dengan murid biasa atau dikenali sebagai murid arus perdana. Mereka ini perlu diberi perhatian yang lebih dari sudut emosi, fizikal dan tingkah laku mereka. Mereka cepat bosan dan cepat penat. Oleh itu, guru adalah salah satu tunjang utama yang boleh membantu mereka untuk mencorak kehidupan yang lebih baik, dan kesabaran terhadap karenah yang diberikan oleh mereka itu merupakan akar untuk membentuk mereka. Aktiviti murid pelbagai upaya ini perlu disusun dan dirancang secara baik dan sistematik bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang baik dan sempurna. Perancangan merupakan aspek yang paling penting kerana ianya akan menentukan objektif dan matlamat yang hendak dicapai sekaligus menetapkan kaedah-kaedah yang sesuai digunakan. Sebagai contoh, kita lihat setiap pelajar mempunyai tahap karenah pelajar yang berbeza. Bagi mengenal pasti tahap karenah setiap murid pelbagai upaya ini, guru perlulah terlebih dahulu merancang dan mencuba dengan pelbagai kaedah dan gaya pengajaran semasa di dalam kelas. Dengan ini, guru akan dapat mengenal pasti tahap karenah murid untuk belajar. Oleh itu, aktiviti yang dirancang dapat melahirkan murid pelbagai upaya yang berkualiti dari pelbagai aspek seperti kognitif, efektif dan psikomotor.